Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhatu wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, tajuk yang ingin dibentang kepada malam ini adalah sambungan daripada tajuk yang minggu lepas berkaitan dengan as-sa'adah ataupun kebahagiaan. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, iza aradta dunya fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan dunia, maka kamu kena ada ilmu. Wa iza aradta al-akhirata fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Wa iza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kedua-duanya, dunia dan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Illa anna al-ilma la yu'tika ba'dah illa iza a'taitahu kullaka. Cuma dia kata ilmu ini dia tidak akan beri sepenuhnya kepada kamu, melainkan kamu memberi sepenuhnya kepada ilmu tersebut. Jadi maknanya semasa kita belajar, kita tak boleh tidur. Kalau kita mengantuk, boleh basuh muka. Sebab dia kata fa iza a'taitahu ba'daka, kalau kamu bagi separuh-separuh, tengah orang mengajar kamu tidur, maka dia kata lam yu'tika syai'an, ilmu tu tak akan bagi kepada kamu walaupun sedikit. Okey, itu sebagai pendahuluan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, al-hayatul barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh ataupun kehidupan di alam kubur, hiya allati takunu ba'da mautil insani ila ba'sihi, merupakan kehidupan yang berlaku selepas manusia mati sehingga berlakunya hari kebangkitan. Maknanya kita duduk dalam kubur ni bukan sebentar, tapi lama. Sejak daripada kita mati sampailah berlakunya hari kiamat dan berlakunya hari kebangkitan. Wasawa'un qubira am lam yuqbar, sama ada kita ni dikuburkan, ditanam dalam kubur ataupun tidak. Contohnya orang yang mati ditelan oleh binatang buas, maka tak dikuburkan pun dikatakan alam barzah juga. Awih taraka, ataupun terbakar. Aw akalathu siba, ataupun dimakan oleh binatang buas. Wallazi yadullu ala hazil hayati ma wurida 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mayyita ba'da ma yudha'u fi qabrih yasma'u qar'a nu'ali ahli. Dia kata yang menunjukkan bahawa kehidupan dalam kubur tu memang ada, memang betul, adalah apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa si mati sebaik sahaja dia diletakkan dalam kubur, dia mendengar sengih selipar kita tu, yang kita duduk atas kubur tu kan, kita duduk ramai-ramai kan, kita tinggal seorang panggil apa, hentakan, betul tak? Hentakan selipar tu
didengari oleh orang yang berada dalam kubur. Maknanya menunjukkan kepada kita bahawa orang dalam kubur ni hidup lagu mana, wallahu alam, belum cuba belum tahu, pergi baru tahu lagu mana. Tapi apa yang Nabi cerita adalah kita dalam kubur tu dengar orang atas sana tu sereh jalan tu, memang kita tahu. Okey. Wa hadhihi al-hayatu imma an yakuna na'iman wa imma an takuna jahiman. Kehidupan di alam kubur ini sama ada dalam bentuk penuh dengan nikmat ataupun penuh dengan kecelakaan. Wal qabru fiha imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kubur sama ada dia merupakan satu taman daripada taman-taman syurga ataupun dia merupakan satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Dua tu je kubur kan. Wallazi yadullu 'ala an-na'im wal 'azab fiha, dan yang menunjukkan apakah dalil yang menunjukkan bahawa kubur ini ada nikmat dan ada azab. Qaulullah ta'ala an qaumi Fir'aun, firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kaum Fir'aun, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dibentangkan, maksudnya bahang api neraka tu dikenakan kepada Fir'aun dan kaum dia kan, pagi dan petang, mana pagi, petang, siang, malam. Maknanya mereka mendapat azab sejak daripada mereka itu mati sampailah hari kebangkitan, tak berhenti siang malam kan. Wa yauma taqumu as-sa'atu, apabila berlakunya hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dikatakan kepada Fir'aun dan kaum dia, masukkanlah kamu ke dalam azab yang sangat pedih. Tu maknanya dalam kubur macam tu lah. Maknanya dia belum lagi masuk neraka, tapi bahang api neraka tu telah pun dirasai semasa dalam kubur. Na'udzubillah. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, al-imanu billahi wal amalu salih sababani ra'isani lil hayati tayyibah. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan amal yang soleh, dua-dua ini dikatakan faktor yang utama untuk kehidupan yang bahagia. Jadi siapa yang nak hidup bahagia memang dia kena ada dua lah. Yang pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua dia kena ada amal yang soleh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan kurniakan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini yang pertama, berimanlah. Yang kedua, amal soleh lah. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka, balasan yang terbaik terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kita kerja atas dunia ni, Allah Ta'ala nak balas di hari akhirat. Di dunia ni bukan tempat balasan, tapi akhirat tempat balasan, kan? Wal haqiqatul waqi'ah anna mafhum al-hayah at-tayyibah innama huwa mafhum yamtaddu min dakhilil insan wa batinihi ila kharijihi wa zahirihi summa ila hayatihi al-ukhra. Hakikat yang realitinya bahawa yang difahamkan, apa yang dimaksudkan dengan al-hayatut tayyibah, kehidupan yang baik ataupun kehidupan yang bahagia, innama huwa mafhum yamtaddu min dakhilil insan wa batinihi, dia bermula daripada dalaman, kan? Kalau dalaman ini comel, maka comellah anggota dia. Kalau dalaman ini tak comel, maka tak comellah luaran dia. Yamtaddu min dakhilil insan wa batinihi, dia bermula daripada dalaman ni, kan? Ila kharijih wa zahirih, dan dia sampai kepada luaran dia. Summa ila hayatil ukhra, dan dia berpanjangan sehinggalah kepada kehidupan di hari akhirat. Maknanya dia bermula daripada kehidupan dunia ni, orang yang baik dalamannya, orang yang baik luarannya, kedua-dua yang tadi dibawa kepada hari akhirat. Jadi kalau sekiranya tak comel dalam,
tak comel luar, akhirat memang tak comel. Tapi kalau dalaman comel, luaran comel, akhirat pun comel. Itu maksud dipanggil kehidupan yang bahagia. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal, daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahawa dalam jasad kita ni ada seketul daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila ketulan daging tadi comel, maka comellah seluruh anggota luaran. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila daging tadi rosak, maka rosaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, iaitulah jiwa ataupun hati, yang maknanya dalaman kita ni comel, comellah seluruh anggota kita baik. Sekiranya dalaman kita ni tak comel, maka luaran pun memang tak comel. Itu mana bergantung kepada dalaman tu, hati ataupun jiwa. Asbabus sa'adah fid dunya wal akhirah, apakah faktor yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat? Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, wa fi ma ya'ti, di bawah ini bayanu abrazil asbabil lati tuaddi bil insani ila sa'adati. Di bawah ini dinyatakan faktor utama yang membawa manusia kepada kebahagiaan yang sejati, kan? Ada beberapa, kan? Yang pertama, awalan at-ta'amulu ma'a qada'illahi ta'ala wa qadarihi biridha wal qabul. Yang pertama sekali, kalau kita nak menjadi orang yang bahagia, kita kena redha, kita kena terima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, segala takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Sama ada takdir itu dalam bentuk yang baik ataupun sebaliknya. Bagi kita ni hidup kadang-kadang okey, kadang-kadang ada musibahan. Jadi kedua-duanya sama ada yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang musibah pun takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita menerima takdir yang baik, maka kita bersyukur. Sekiranya kita menerima musibah, maka kita kena bersabar. Jadi kedua-duanya, bersyukur dan bersabar, itu dipanggil bahagia. Orang yang beriman, dia tak mengeluh, kan? Dia tak mengeluh sekiranya dia ditimpa oleh sebarang musibah, kan? Faridha min a'zamil asbabil musilati li sa'adah. Kita redha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ia akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan. Sebab maknanya kalau kita gembira, tidaklah gembira yang keterlaluan. Kalau kita bersedih, tidaklah kita ni bersedih yang keterlaluan, kan? Li'annahum yanzuruna da'iman ilal hayati biijabiyatin, kerana orang yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa melihat kepada kehidupan dengan pandangan yang positif. Maknanya biasa je, kan? Yang baik-baik, yang tak baik pun diterima, maknanya dia positif, kan? Okay. Ar-ridha bima qasama Allahu laka min rizqin. Yang pertama, kita redha terhadap apa yang Allah Ta'ala tentukan rezeki kepada kita. Rezeki ni ada yang mendapat rezeki yang banyak, ada yang sederhana, ada yang kurang. Jadi kita redha, kan? Rezeki antara kita ni memang tak sama, kan? Ada orang lebih, ada orang kurang. Jadi maknanya kita jangan bandingkan rezeki kita ni dengan orang yang lebih. Sebab dari segi kebendaan, kita kena tengok orang bawah pada kita. Baru kita rasa kita ni alhamdulillah. Dari segi ibadat, kita kena tengok orang lebih daripada kita. Baru kita rasa kita ni kurang. Itu bentukan. Yang pertama, kita redha terhadap ketentuan Allah terhadap rezeki kita. Yang kedua, ar-ridha bizaujah. Kita redha terhadap pasangan hidup kita. Maknanya kita redha dengan isteri kita dan kita redha dengan suami kita. Kita jangan bandingkan isteri kita ni dengan orang lain. Memang tak tak bersyukur sampai bila-bila, kan? Sebab setiap manusia ni dia ada kebaikan dan ada kelemahan. Ada kelebihan, ada kelemahan. Semua manusia, kan? Tidak ada manusia itu yang tidak ada kebaikan dan tidak ada manusia itu yang tidak ada kelemahan. Jadi maknanya kita terima kebaikan, kita terima, dan kelemahan pun kita terima.
Yang ketiga, ar-ridha bil abna. Kita redha terhadap anak-anak kita. Kita jangan bandingkan dengan anak orang lain. Ar-ridha bis sihah. Kita redha terhadap tahap kesihatan kita. Kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita tak sihat. Ar-ridha bi kulli syai'in fi hayatika. Kita redha terhadap segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Wa ridha min a'zami a'malil qulub. Redha merupakan amalan hati yang terbesar. Jadi kita redha kepada Allah, Allah Ta'ala redha kepada kita. Sanian, yang kedua, muqabalatun nas biwajhin mubtasim. Menemui manusia dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang senyum. Fattabassumu minas sadaqat. Senyuman merupakan satu sedekah. Maksudnya kita mendapat pahala sedekah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Kamu memberi senyuman kepada saudara kamu, kepada anak kamu, kepada isteri kamu, kepada suami kamu, kepada orang lain, ia merupakan satu sedekah. Mana? Wa zalika lima lil basmah min asarin tayyibin fin nufus. Kerana senyuman tadi dia merupakan hasil daripada kesan yang baik daripada jiwa kita. Kalau jiwa kita ni baik, memang kita akan beri senyuman. Pasal tak yang sebulan yang lepas saya Imam Syukri, Imam Masjid Kampung Kebakat, ketika mana dia meninggal dunia, saya pernah ceritakan, orang yang datang sembahyang jenazah itu memang penuh masjid ni, ramai sangat, kerana dia seorang yang suka senyum kepada orang. Kalau kita jumpa dia kan, tak pernah dia tak senyum kan. Ada satu cerita macam mana suami isteri tu, cerita yang benar lah kan, suami isteri tu dia baloh, dia baloh gogeng. Akhir sekali isteri itu menangis sebab kata-kata yang memang menyedihkan, menangis keluar air mata. Tengah-tengah menangis tu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu, kok kan di luar. Apabila dibuka pintu, dia dapati adik-beradik dia dan 3 orang, mak dan ayah, duduk di luar rumah. Lalu kakak dia kata, ma balak ya ukhti, kan, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Kalau kita jawab kerana kita akan cerita keburukan suami kan, tapi dia tak. Dia kata, bagaimana aku tak menangis sedangkan aku selama ini lama tak balik kampung kan, tiba-tiba hari ini aku dapati bahawa depan mata aku ni ada orang yang aku rindui, adik-beradik dan juga ayah dan mak. Aku menangis kerana kegembiraan. Padahal dia buka cerita, dia tukar cerita kan. Padahal dia tu dengan suami dia baru je baloh menangis sekepal keluar air mata, tapi dia pusing cerita tadi, dia beri senyuman kepada orang yang datang ziarah dia. Itu maknanya itu yang kita nak. Okey kan? Okey. Fal basmah ta'ni ar-rahata was-sakinah. Senyuman ini menunjukkan kita ni memang orang yang ada ketenangan jiwa. Kalau orang tu tidak ada ketenangan jiwa dan kerehatan akal dia, memang dia tak boleh senyum. Dia serasa serabut kan. Wasahibul ibtisamah mahbun bun bainan nas. Orang yang senyum ni adalah orang yang disukai oleh masyarakat, disenangi oleh orang ramai. Listibsyarihim inda ru'yatih. Kerana apabila kita tengok orang yang senyum tu, kita pun rasa tenang, rasa lega, rasa seronok kan. Wa khairul a'mali idkhalus sururi ala qulubil mu'minin. Dan sebaik-baik amal kan, perbuatan adalah kita menggembirakan orang lain. Jadi senyuman tadi menggembirakan orang lain, kita dapat pahala kan. Okey. Sadisan, yang ketiga, yang pertama tadi kita redha kepada takdir Allah. Yang kedua, kita jumpa orang dengan senyuman. Yang ketiga, cara kita nak bahagia, ifsya'us salam bainan nas, menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Maknanya kita sama ada kita jumpa orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal, memang kita kena bagi salam. Fassalamu ya'ni ad-du'a bis-salamati likulli man yalqahu al-'abdu. Salam tu, assalamualaikum tu makna dia doa. Kan doa untuk selamat. Assalamualaikum mana apa? Salam sejahtera ke atas kamu. Kita doakan selamat kepada orang yang kita jumpa.
walahu asarun balighun fi nashril mahabbati bainan nas, di mana salam tadi, assalamualaikum tadi, mempunyai kesan yang besar terhadap apa ni dipanggil kasih sayang antara manusia. Kan jumpa assalamualaikum, jumpa assalamualaikum. Sebab itulah maknanya kita masuk rumah kita pun kita kena bagi salam. Salam bagi isteri, salam untuk anak-anak, salam untuk suami. Kalau tidak ada orang, boleh tak kita bagi salam? Boleh. Bagi salam kepada para malaikat. Jadi mana kita kena bagi salam juga kan. Dan kalau kita pergi kubur pun kita kena bagi salam kan. Assalamualaikum ahlad diyar kan, maknanya salam sejahtera wahai ahli kubur. Mana kita bagi salam sebab orang kubur ni hidup hidup, dan kita bagi salam mereka jawab, cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar, larilah kita kan, mana kita tak dengar, cuma kita kena bagi salam. Okey, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di dalam genggaman Tuhanku, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kamu tidak akan boleh masuk syurga sehinggalah kamu betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak akan sempurna iman sehinggalah kamu berkasih sayang. Afala unabbiukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, nak tak aku ceritakan kepada kamu suatu perkara yang apabila kamu lakukan kamu akan berkasih sayang. Okey, Nabi kata afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Mana kita jumpa assalamualaikum warahmatullahi. Fassalamu da'watun sarihatun lil aman fil mujtama'at. Salam itu ucapan salam itu merupakan da'watun sarihah, ajakan yang jelas untuk kita ni merasa aman dalam masyarakat. Mimma yuaddi ila nashri sa'adati bainan nas. Jadi kalau orang tu bagi salam, orang ni bagi salam, orang ni bagi salam, itu membawa kepada kebahagiaan sesama manusia. Jadi itu dia panggil kehidupan yang bahagia. Kita amalkan salam sesama kita. Rabi'an, yang keempat, silatul arham, kita menjaga hubungan silaturrahim, sama ada dengan adik-beradik, sama ada dengan kaum kerabat, sama ada dengan jiran, sama ada dengan kawan-kawan, sama ada dengan sesiapa pun. Kita jangan ada terkedut hati. Kita kena saling memaafkan. Walaupun kita ni terasa hati dengan orang tu, terasa hati dengan orang ni, kita kena lapangkan dada, kita kena berjiwa besar. Walaupun dia tak minta maaf, kita kena maafkan. Bila kita maafkan bermakna kita tak rasa apa-apa kan. Jadi silatul arham, haitsu inna silatul arhami tu'addu min al-umuri al-wajibah allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annaha tudkhilu surura ala qulubin nas. Di mana silatul arham, silaturrahim tadi dianggap perkara yang mesti, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahawa menjaga silaturahim tadi adalah kita menggembirakan orang lain. Maknanya kita menjaga hubungan silaturahim, kita tak balas dengan siapa-siapa kan. Wa yantafi'ul wasilu lirrahim birrizqil katsir. Orang yang menghubungkan silaturahim, dia akan dikurniakan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak bukan bermakna harta yang banyak, bukan bermakna kaya. Maknanya rezeki di makna dia kurniaan ataupun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat duit dipanggil rezeki, kita dapat kereta dipanggil rezeki, kita dapat rumah, kita dapat rezeki, kita dikurniakan suami yang baik, rezeki, kita dikurniakan isteri yang baik, rezeki, kita dikurniakan anak-anak yang juruh-juruh belaka, rezeki, kita dapat datang sembahyang berjamaah 5 waktu, rezeki, kita dapat mengikuti kuliah-kuliah maghrib, rezeki. Itu dipanggil rezeki kan. Rezeki itu maknanya luas kan. Jadi orang yang menjaga hubungan silaturahim adalah orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang menjaga hubungan silaturahim adalah dikurniakan al-umrut tawil, umur yang panjang. Apabila disebutkan umur yang panjang, kita tergambar adakah dia mendapat umur yang 80, 90, 100? Tak, bukan. Okey, cuba tuan-tuan tengok kepada air ni kan, air kan. Dalam botol ni dipenuhi dengan air kan, dan satu botol lagi air sikit. Apa beza?
Yang dikatakan al-umur tawil, umur yang panjang, adalah bekas tu diisi dengan penuh kebaikan. Katakanlah dua orang umur 70 meninggal dunia, umur 70 meninggal dunia. Si A ni meninggal dunia tapi kehidupan dia dipenuhi dengan ibadat, dipenuhi dengan amal soleh, maka dipanggil umur yang panjang sebab isi dia penuh, kan? Tapi yang satu lagi tak semayang, umur 70 juga, orang tak panggil umur panjang, orang panggil umur yang pendek sebab isi dia sikit. Itu dipanggil umur yang panjang. Jadi dalam kaedah kita nak faham bahasa Arab, al-umur tawil, walaupun kita terjemah umur yang panjang, tapi maksudnya adalah bagaimana dia mengisi umur dia dengan kebaikan ataupun sebaliknya. Sekiranya dia umur diisi dengan kebaikan, maka dipanggil al-umur tawil ataupun umur yang panjang. Sekiranya diisi dengan tidak ada kebaikan, maka dipanggil umur yang pendek. Sebab isi dia dalam umur tu tak banyak, umur pendek lah, kan? Itu maksud umur yang panjang. Okey. Khamisan, yang kelima, untuk mendapat kehidupan yang baik, untuk mendapat kehidupan yang bahagia, al-muhafazatu ala ada'i salawat fil masjid, sentiasa memelihara sembahyang 5 waktu di masjid. Jadi apa yang kita rasa dalam diri kita lah, kan? Lepas sembahyang subuh kita rasa tenang, lepas sembahyang zuhur berjamaah kita rasa tenang, lepas sembahyang maghrib, isyak, asar, kan, di masjid memang kita rasa tenang jiwa. Jadi ketenangan tersebut membawa kepada kebahagiaan. Jadi orang yang datang sembahyang berjamaah ini tak sama jiwa dia dengan orang yang sembahyang kat rumah, tak sama. Fas-salatu taj'alul musalliya fi ri'ayatillahi wa hifzih. Sembahyang tadi, sembahyang di masjid tadi, menjadikan orang yang sembahyang tadi berada di dalam riayah. Tahu riayah? Riayah ni jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, kan. Riayah ni bahasa Melayu panggil meraihkan. Tetamu datang rumah kita raih dia sepenuh hati. Itu dipanggil riayah. Maknanya orang yang sembahyang berjamaah ini berada di dalam riayah Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Taala sayang kepada dia. Wa min huna, daripada sinilah khassana al-haqq tabaraka wa ta'ala bizilli fi rahmatihi wa fi zillihi yawmal qiyamati bil muhafazah wal ta'alluq bis salati. Daripada sinilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memayungi, akan menaungi orang yang menjaga sembahyang 5 waktu ni di masjid. Wa ja'alana sadisa sab'atin yazilluhumullahu azza wa jalla bizillihi yawma la zilla illa zilluh. Pada hari kiamat tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sembahyang di masjid ini adalah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang jiwa dia sentiasa terpaut dengan masjid. Ini di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan orang yang sembahyang di masjid ini orang yang mendapat naungannya, lindungannya. Jadi tak sama dengan orang yang tak datang masjid. Jadi kita ni bersyukur sangat kerana Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita daripada ramai-ramai penduduk ni. Kita dipilih olehnya untuk senang datang sembahyang berjamaah. Sadisan, yang keenam, al-hirsu ala zikrillah ta'ala, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham apa makna zikir. Zikir dengan makna kita di antara zikir lah, kan. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullahal azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga dipanggil zikir adalah termasuk juga dengan tilawatul Quranil Karim, membaca Al-Quran. Kamu baca Al-Quran dipanggil zikrullah. Fazikru min ahamil awamin allati tuzilul humum. Zikrullah ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa zikir kepada Allah, termasuk baca Quran tadilah, menjadikan hati kita ni tenang. Sebab itulah kita memang tak boleh berpisah dengan membaca Al-Quran. Jangan berpisah. Fazikru min ahamil awamil allati tuzilul humum. Zikir merupakan faktor utama untuk menghilangkan keserabutan. Jadi kalau baca Quran tak serabut.
sebab dia tenang jiwa. Wa tashfis al-qulub, dan menjadi apa sifat rawatan kepada jiwa. Wa turihus sudur wan nufus, dan menjadikan jiwa kita ni jiwa yang tenang, jiwa yang rehat. Batulah ulama kata, iqra minal Quran biqadri ma turidu minas sa'adah. Kalau kamu nak bahagia secara mana, kamu banyakkanlah baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Jiwa menjadi jiwa yang tenang, dan kehidupan kamu kehidupan yang bahagia. Okey. Sabian, yang ketujuh, kafalatul aitam, kita cakna kepada anak yatim. Fazalikal fi'lu lahu asarun tayyibun ala nafsil yatim. Kerana orang yang cakna kepada anak yatim ni, dengan dia tanggung, dia bagi makan, bagi minum, mengajar Quran, mengajar agama, mana dia cakna kepada anak yatim ni, merupakan kesan yang baik untuk jiwa orang yang anak yatim. Kan anak yatim ni kita kena raih dia lah. Kafalatul yatim min a'zami abwabil khair. Cakna kepada anak yatim ni merupakan pintu kebaikan yang terbesar. Allati hassat 'alaiha syari'atul islamiyah. Memang agama kita ni memang suruh kita ni mengambil berat terhadap anak-anak yatim. Kalau ada anak yatim, memang kita kena raihkan mereka, cakna mereka, dan beri bantuan kepada mereka. Saminan, yang ke-8, untuk mendapat kebahagiaan dalam hidup kita. Dia kata di sini, al-hirsu ala huduri majalisil ilmi. Sentiasa rakus, sentiasa bersemangat untuk menghadiri majlis ilmu. Berarti majlis ilmu ni kan, kita datang minggu lepas tajuk lain, kita datang minggu ni tajuk lain, kita datang minggu depan tajuk lain. Maknanya sentiasa bertambah, sentiasa bertambah, sentiasa bertambah. Wa ta'allumil Qur'anil Karim, termasuk juga kita mempelajari Al-Quran. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumul rahmatu wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah macam kita ni kan, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka itu tadarus Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat diturunkan kepada mereka ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan dinaungi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan dipenuhi dengan malaikat rahmat, wa zakarahumullahu fiman indah, Allah Ta'ala sebut orang ini di hadapan para malaikat. Orang ni baik, orang ni baik, orang ni baik. Fa majalisul ilmi tahduruhal malaikah. Majlis ilmu ni adalah majlis yang dihadiri oleh malaikat rahmat. Wa taghshahas sakinatu war rahmah, dan dikelilingi oleh perasaan rahmat dan juga sakinah, ketenangan. Wa tad'u lahum al-kainat ala jamil sun'ihim, dan orang yang berada dalam majlis ilmu ini adalah orang yang didoakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Ikan di dalam sungai, ikan di lautan, pokok-pokok, angin, dan segala jenis makhluk mendoakan kebaikan untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Jadi orang yang sentiasa datang majlis ilmu ini, orang yang mendapat rahmat dan juga mendapat kebahagiaan. Muslim dan muslimat sekalian, as-sa'adatu fil Qur'anil Karim, kebahagiaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang yang bahagia adalah orang yang berada dalam syurga, kekal dalamnya buat selama-lamanya. Jadi kita ni sebenarnya kita kena ada target, aku nak syurga, aku nak syurga, aku nak syurga. Jadi aku nak syurga ni, apa kita kena buat? Kita kena buat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh, kan, dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi akhir sekali apabila kita ni berjaya ke syurga, itu dipanggil wa ammal ladzina su'idu. Adapun orang yang bahagia, fa fil jannati khalidina fiha, mereka itu adalah ahli syurga dan berada dalam syurga ini buat selama-lamanya,
tak ada penghujung, tak ada mati, tak ada penamat, duduk dalam syurga selama-lamanya dan bahagia selama-lamanya. Itulah matlamat hidup kita. Okey. Okey, yang dah sekali kata sini, fasa'adatul haqiqiyah, kebahagiaan yang sejati, takunu bil qurbi minallahi ta'ala, dia dalam bentuk kita dekat dengan Allah, kita cintakan Allah, kita kasihkan Allah, kita buat apa yang Allah suruh. Wasyaqa'u, dan kecelakaan itu yakunu fil bu'di anhu, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapat kecelakaan. Jadi kesimpulanlah kita buat pada malam ini, sebenarnya kebahagiaan itu adalah dalam bentuk amal soleh dan bukan dalam bentuk harta benda semata-mata, tak. Jadi yang mendatangkan kebahagiaan adalah amal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah minggu depan kita sambung lagi berkaitan dengan as-sa'adah ataupun kebahagiaan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.